Okay, hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Adventure Studio. Pada hari ini, kita ada bawakan satu program iaitu President Roundtable. Okay, dalam program President Roundtable ni, kami bawakan anda mantan-mantan Presiden Association Event Management Student untuk mengupas topik yang menarik. Dan pada hari ini, topik kita Finding Balance Between Society and Studies. Kita ada 4 orang tetamu khas kita pada hari ini. Saya kenalkan tetamu yang pertama, Nurul. Hai. Hi. Sekejap. Hi, I'm Nurul. Hai. And then second kita ada Haris. Hai. And kita ada Nasfi. Hai, Assalamualaikum. Salam. Dan juga Naz. Hai. Hai. Pertama sekali saya nak tanyalah kan, sebagai orang kata ex-president, apa yang penting dalam masa you join society ni? Memang semua orang akan cakap study dengan society akan lebih daripada study, tapi your honest opinion, how you balance between study and your kerja-kerja dalam society? Okay, first thing kalau untuk orang kata berpersatuan ni, apa matlamat you sebenarnya? That's first important thing yang you kena faham. Apa itu berpersatuan? So, bila you nak berpersatuan ataupun in society, you have a extra tanggungjawab terhadap society. So, you kena pandai asingkan your studies and persatuan. Sebab in my experience, I memang minat sangat berpersatuan sebab I get more engagement, more networking daripada situ. I think kiranya sebelum kita masuk persatuan tu, kita dah kena ada mindset lah. Betul. Kalau bagi pendapat I, macam Nash cakap tadi, bagi I masuk persatuan tu ada matlamat I sendiri. Sebab before this, I bukan someone yang outspoken, bukan yang like to be network apa semua. So, bila tujuan I masuk persatuan tu adalah untuk build network I. Sebab tu bagi I persiapan I untuk dunia bekerja, untuk masa depan. Means kalau tak start daripada situ, bila lagi nak start? Sebab after degree, usually people akan start kerja apa semua. But at the same time, study tu penting. So, macam mana nak cari masa tu, kita yang buat tu. Bukan means like, orang kata, kalau kita masuk persatuan ni tak ada masa untuk study apa semua kan. So, tapi yang benda yang tentukan tu diri kita, bukannya faktor-faktor lain. Means kalau kita nak something tu, kita yang capaikan benda tu. Means kalau kita aktif dalam persatuan, kita still ada masa lain lagi untuk study. Means kena cari masa sendiri, kita yang tentukan. Tapi maybe benda ni Nas boleh cakap banyak lagi kot. Sebab masa I vice president dulu, Nas presiden, dia bukan saja presiden, dia juga salah ahli persatuan untuk yang penduduk luar, teater lagi, dia banyak dia aktif dulu. So maybe Nas boleh elaborate lagi kot. Okay, so untuk kalau macam saya sendiri pula, masa first saya masuk AIMS ni, saya punya matlamat adalah saya sebenarnya for first masuk memang kita tak tahu pun AIMS ni tujuan dia untuk apa kan. So kita waktu perkenalan, waktu induction tu kita tengok dalam perkenalkan ada society AIMS ni, memang nampak happening kan. So macam kita tengok macam mana student event ni dah happening, lepas tu dia punya persatuan pula. So mesti kita expect lagi happening kan. So masa first kita masuk tu memang at the first place saya masuk sebab kita nak exposure, nak tengok apa yang kita boleh dapat dalam society ni. Kita masuk dalam society ni dalam masa yang sama, saya grab je apa opportunity yang ada. So mana-mana yang ada open for macam persatuan lain, at the same time saya join. Sebab saya masuk society ni tak adalah target sebenarnya sampai up to presiden, level presiden. Saya just masuk semua sebab saya nak exposure lebih. So macam Haris cakap tadi, saya masuk juga society dekat UiTM Shah Alam.
Persatuan Anomalis, kalau siapa yang pernah tahu pasal persatuan tu. At the same time saya JPNR, itu Dr. Masro yang panggil. Dr. Masro invite kata, Nas, you join lah JPNR since you duduk dekat NR, so you jaga kawasan NR ni. Okay, boleh lah doktor, janji macam dapat something new kan. Dapatlah benda yang macam bagi makan dekat student-student luar. And then at the same time juga join juga teater dekat UiTM Puncak Perdana. So bayangkan saya naik motor tu tiap-tiap malam, kalau ada training teater pergi dekat UiTM Puncak Perdana, the next day pergi naik motor lalu kat Meru pergi UiTM Puncak Alam, patah balik dekat UiTM Puncak Alam ada meeting pula dengan AIMS. So kita kena belajar macam mana kita nak manage time. Dalam masa sama kita dapat semua exposure tu. So sekarang ni kita ada, bayangkan sekarang ni, if let's say saya dalam industri sekarang ni pun, bila saya bekerja, jumpa dengan budak-budak dekat UiTM Puncak Perdana, jumpa dengan student UiTM Puncak Alam, even hari tu masuk court pun jumpa budak-budak law yang join theater dekat UiTM Puncak Alam. So that is the exposure yang kita nak sampai ke hari ini, which is bila kita masuk satu society tu, kita kenal dengan ramai orang. So kenal bukan kenal sekadar kenal saja, kenal dengan lebih rapat. Sebab kita tak tahu connection lah kat situ. Betul, sebab kita tak tahu bila in future macam sekarang, even dalam industri sekarang ni, bila kita pergi mana-mana, pergi site visit kan, macam mana sekarang buat event untuk HRDF kan, pergi site visit ke apa, jumpa lah kau budak finance kan dulu kan, kes macam kita dah, sebab kita dah selalu mingle around dengan student sekeliling. So bila kita dah bekerja ni, kita akan jumpa dengan orang yang sama juga. So itulah yang cuma nak sampaikan, which is masuk dalam society ni, grab je apa yang ada, get exposure dan build networking. Okay, untuk yang build networking ni semua kan, benda-benda ni semua, yang paling banyak mengajar Nas dulu adalah Nurul. So mungkin Nurul boleh explain sikit cara macam mana dia ajar. Masuk sekarang. So, tadi soalan you macam nak balance society dengan study kan? Betul? Macam mana pun, you kena clear at first kenapa you masuk society. Okay, so I think biggest mistake orang biasa buat bila dia masuk society ialah dia nak seronok je, nak seronok. So masalah bila seronok ni ialah bila sempat buat kerja, tiba-tiba macam tak boleh lah kacau study. Sebab you kena faham bila you masuk society, you ada commitment juga to that society, faham tak? It's not just you, it's the team. Tapi at the same time, you I rasa kena clear dengan diri sendiri which one comes first, study ke society. And benda tu kena very specific, tapi doesn't mean yang you kena let go salah satu. Bagusnya AIMS specifically sebab advisor AIMS adalah lecturer event juga. Faham tak? So you negotiate a lot of things. Contohnya meeting AIMS tak kena. So mesti advisor somehow akan faham, okay kalau meeting tak kena kita adjust lah supaya tak kena study. Sebab at the end lecturer apa dia nak? Dia nak student dia excel. Betul. So society hanya supplement tapi dia fast track supplement untuk push you keluar, jumpa orang, socialize, build network. Society buat semua tu. You boleh buat bila you duduk dalam kelas, cuma bagi I lambat. Terhad lah kiranya tak. Terhad. Especially duduk dekat Puncak Alam. Walaupun Puncak Alam yang kita orang kenal dengan Puncak Alam korang lain dah kot. Puncak Alam Nasfi lagilah lain. Tapi selain mana pun dunia yang you nak reach out adalah outside of Puncak Alam where you akan bekerja kan. Yes. Itulah supplement yang AIMS push. So I rasa key dekat sini ialah masa. Which one yang macam mana masa dengan energy. You kena letak sama besar, sama banyak. Cuma skill yang you kena adapt, yang you kena terapkan ialah how you manage, how you negotiate dengan lecturer you, dengan advisor you untuk have this both skill. Sebab bagi I dua-dua penting, study dengan society. Saya cakap tadi perlukan tenaga dengan time yang sama banyak kan. Ada tak satu ketika yang mana you guys rasa koyak macam rasa macam give up dengan semua benda and then macam mana korang bangun balik, dapatkan vibes untuk macam top up energy and go for it.
nak bagi tips tu untuk student sekarang yang mungkin akan tengok kita ni, nak bagi tips kat dia orang kalau macam bila dia rasa koyak tu dengan society lagi, dengan study lagi, macam mana nak grab balik, nak ambil balik vibes untuk just buat je macam tu. Okay, Kisha, saya tambah sikit yang part yang koyak tu kan. Okay, waktu zaman saya dulu lah kan. Dulu waktu macam kalau macam koyak kan, macam stres kan. Dengan kuis banyak, dengan test lagi, kita society banyak benda-benda lagi kita nak fikir kan. Okay, the best part is Nurul ni dia jenis yang kalau, okay time tu Nurul presiden tau. Nas baru join AIMS. So Nurul ni dia kalau apa macam kita macam tengah koyak kan, dia panggil meeting. Kata okay jom kita nak meeting discuss pasal AIMS kan. Tak boleh lah, banyak assignment lah Nas akan cakap macam tu kan. Okay, kau bawa assignment kau datang mamak, main aku tolong buat kan. dia Tolong tak tolong ajar lah. Dia tolong ajar. Apa yang kau tak faham mesti dia aku tolong buat kan. Besok ada test ni, bawa buku. Macam ni aku explain kat kau apa yang kau tak faham. Dia sampai to that level tau. Sampai yang macam okay, so kita bawa betul-betul bawa buku yang betul-betul dia ajar. So sampai waktu yang koyak tu pun jadi tak koyak. Sebabkan kawan-kawan dalam society tu sendiri yang support each other. So tak tahulah society sekarang macam mana kan. Kalau macam dulu kita ada problem je, society akan duduk satu table, kita jumpa dekat luar je, dekat mamak ke kat mana-mana. So dia cakap apa problem, ada masalah apa, okay, ada problem dengan test ke, ada problem dengan study ke apa kan. So diorang akan ajak, alah senang, ada kadang-kadang macam koyak dengan lecturer pun ada kan, macam aduh stres lah kan. Biasa lah tu ada juga macam gaduh kan. Lepas tu nanti diorang cakap alah lecturer macam ni, dia akan macam tenangkan kita, dia cakap tolong each other lah kira. Betul, dia akan explain lagi macam mana nak overcome masalah-masalah macam tu. Sama dengan Nas. I rasa kalau I koyak dulu, kita benda first I pergi ajak lepak mamak. Kita jumpa boyfriend. Jumpa boyfriend. Tapi I rasa sebab I suka gila apa yang I buat masa I dekat Puncak Alam. I suka busy dengan society, and then study pun mostly belajar benda yang memang I suka. Macam HR banyak apa yang kita panggil macam More training. Mock meeting. training kan. More training. Mock training tu kan kalau kita tengok betul-betul dia macam mini event tau. So bila I belajar sekarang, after I graduate, I buat corporate training banyak. So benda tu macam banyak membantu, sangat banyak membantu. Walaupun kita masa belajar HR tu dalam kepala macam kejadan aku belajar HR. Lepas tu baru tahu, oh HR ni training is also an event. So masa Sekarang aku kerja kat HRDM tu. nampak? Tak tahu benda kan. So, semua benda yang kita belajar ni sebenarnya bila you keluar baru you macam weh nasib baik aku belajar dulu. Tapi key dia ialah masa I study kat Puncak Alam tu, I suka gila semua benda yang I buat. I suka training, I suka HR, I suka project management, organize tu semua. Apa lagi, benda-benda event paling lah suka kan. Even belajar OB pun tak berani OB sekarang. OB stand for? Organization behavior. Dah tak ada kot. Dah tak ada sekarang? Ya sih. Tak tahu kalau part 5 kan sebab rasanya Ada kot. sampai pun tak Ada. ada. Dah tukar subjek lain kot. Sebab sekarang syllabus baru. Key dia ialah fall in love in what you do and what you study. Macam mana pun. Kalau you suka, I dengan Nas boleh lepak dekat mamak tu sampai 2-3 pagi belajar, lepas tu discuss pasal AIMS. Sebab kita orang memang suka sangat apa yang kita orang buat masa tu. I tambah sikit lah, macam bila you join society, dia tak limited pada budak event je tau. Sebab you masuk society, you bergaul dengan society lain. And subjek-subjek yang kita ambil tu pun tak semestinya limited dekat student event je. Sebab macam project management, budak office system pun ambil. So macam I dulu macam bila I tak faham office subjek-subjek yang bukan daripada course kita, I lepak dengan budak-budak yang course lain. Macam sama gak macam Nas dengan Nurul, jumpa kat mama minta tolong diorang ajar apa semua. Bila habis ajar kita lepak, minum, sembang. So dia tak limited dekat just subjek event je. Bila you masuk society ni, you punya network tu lagi besar. Okay, tambah sikit lah pasal koyak. I think this moment Miss Azura akan ingat sampai bila-bila. Batch kita orang ada masalah time tu.
Kita orang berpecah dua group. And then that time memang I lead satu group lagi, and then that time memang I koyak gila, but AIM yang menyelamatkan I sebenarnya. Sebab kita ada satu keluarga lain tau. I mean our members yang lain yang boleh advise us apa yang terbaik untuk kita move on. Sebab time tu memang kita orang fight gila-gila untuk daripada dalam 30 orang atau 40 orang untuk pecah jadi dua group. So kita orang ada dua FYP yang berbeza time tu. So time tu I koyak gila, and then that time I pergi jumpa Miss Azura and then minta dia advice apa semua. And then AIMS banyak sangat yang dalam AIMS kita ada semua part tau. Kita ada senior, kita ada junior, and then that time kita boleh buang masalah kita tu ke tepi, and then kita ada satu group lagi yang boleh membantu kita. So masalah tu sebenarnya I tak bawa pun dalam AIMS sebenarnya. So the important key kat sini adalah support each other lah. Yes. Kira macam kalau kita dah ada someone yang macam tadi Nas kalau macam tengah koyak apa, okay Nurul ajak lepak, and then Nas ada pun macam tu juga, maksudnya connect dengan orang and then get support apa semua. That's cool. Sebab kan kita ada 4 tahun yang berbeza, saya boleh katakan bukanlah zaman, kira tahun pemerintahan lah kan berbeza. So saya nak tanya juga kita juga biggest achievement yang kalau tengok balik masa semua jadi presiden, and bila teringat balik tu dia macam me and my team buat benda ni. So nak tanya juga biggest achievement for each era macam tu. Okay, macam kita ada dua event besar yang I very ingat sangat-sangat. First is Raya di Puncak. Raya di Puncak, lepas Nurul dengan Nas, I tak sure you guys still continue ke tak. And then another one, time tu kad diskaun siswa satu Malaysia pelancaran di UiTM. So that's the biggest event yang kita orang ada time tu, sebab menteri-menteri apa semua sampai, and then very protocol lah. And then itu memang kekuatan anggota AIM tu sendiri yang main peranan sebenarnya. Each part. Daripada FM sampailah yang jaga makanan. Sebab kita nak tahu juga macam bukanlah kira achievement dari segi semata-mata segi event. So kita nak tahu juga macam perubahan lah, kita nak tengok transition daripada macam mana masa Nurul jadi presiden and then bawa turun ke Nas after Nas jadi 2 Haris macam tu lah. Okay, daripada Nas tadi ke Nurul, betul tak? Nas and then Nurul, Nas, Haris, betul? Dah. Jauh sebenarnya saya dengan Nurul. Satu je kan? Siapa? After me siapa Kak Nisa. Nisa, and then after Nisa? You Oh, lepas Nurul, Misha ada seorang lagi tau. Misha kan? Okay. Misha baru Nas. Ya, yes. Misha baru Nas, and then baru Haris. Okay. I rasa my biggest achievement is ni daripada Miss Azura, ingat kot daripada first Miss Azura ada 2 candidate presiden, dua-dua nama Nurul masa tu. Masa kita orang part 3 nak masuk part 4. So masa end of part 3 tu ada 2 candidate presiden, dua-dua nama Nurul. Miss Azura kata, apa first thing you nak buat, you nak rombak lepas you jadi presiden? Lepas tu my answer was, I nak ajak semua orang just lepak dekat Mama. Sebab I rasa, I think that was also generational punya difference kot. Dia we no longer can work in a corporatized punya structure. Kita macam banyak nak lepak, banyak nak chill, benda-benda macam tu. So I rasa itu my proudest. Banyak sebenarnya benda yang I macam bangga gila masa presiden. Tapi I rasa boleh mom tak apa. proudest is that lah. Sebab I rasa I'm proudest of my team masa I jadi presiden. Sebab I rasa it's a very solid team. Very solid team yang kalau bagi kerja a day before cepat settle. And ada a few things yang tak payah go through
committee pun, macam I as a president, I ada 2 vice president, ada Misha dengan Nas, kita boleh settle 3 orang. You know, macam although benda-benda yang petty, contohnya nak kena pergi jumpa timbalan dekan ke apa ke, always ada orang yang I boleh percaya untuk go handle. Faham tak? So dia bukan pergi kat presiden je. So yang tu satu, I'm proud, and second, I am proud just because I rasa I buka the door for relationship to be built dengan other societies. So in FBM ada 15 program kan? Betul, ada 15. 15 program. So ada event, ada ISPA, ada OPEM, semua tu kan? So I rasa paling bangga bila kita orang 15 presiden boleh duduk lepak meja dekat mamak sekali. Semua 15 presiden, and ada 2 je presiden perempuan. I salah seorang tu. And kita orang organize, ini normal lah untuk event organize. Apa bila part 5 nak pergi intern? Finishing school. Finishing school lah, finishing school. It's finishing school. No, it's a dinner, PGN pre-graduation night. Oh, Okay. Night. PGN. Graduation night. So I rasa itulah antara proudest, sebab bila dah habis relationship ni semua kekal. Up until now I keep in touch lagi dengan Presiden Finance yang kerja dekat Sapura contohnya. I in touch lagi dengan Presiden Economics yang in touch dekat, faham tak? So again, network and relationship tu yang I rasa paling bangga lah. Okay, so macam saya sendiri pula, saya punya achievement dalam AIMS, tak adalah nak kata achievement pun, sebab ni achievement bagi saya lah, sebab waktu saya masuk first AIMS dulu, yang interview saya Nurul dengan Mia Zurah. So dan dia orang tanya, so apa yang you nak buat dalam AIMS ni kan, so if let's say you selected, so I cakap I nak break yang seniority dengan junior. So I cakap dengan Nurul, I tak suka bila Nurul, time tu Nurul ada bagi introduction, Nurul bagi kita orang junior, hi junior. So I nak break that junior dengan senior tu. So semua orang akan pakai satu nama, so Avengers. So sampai sekarang lah ini contoh dia, kita pakai Avengers. So buatkan satu baju, semua orang akan pakai baju yang sama, cuma akan letakkan nama kelas masing-masing kat tepi ni. So itu apa yang Nas cuba buat adalah nak bondingkan AIMS ni dengan Avengers sendiri, sebab tak nak nampak macam AIMS ni macam pengawas, lepas tu yang macam bila AIMS ni nampak macam dia senior, yang bukan AIMS nampak macam junior, so dia ada gap kat situ. Ada tembok lah. Betul. So nak break the gap tu, so tak nak ada gap. And then waktu Nas punya batch sendiri, semua pakai baju corporate yang sama. Tak ada kan sekarang kan macam setiap kelas kan ada nama kumpulan masing-masing, semua nak buat baju corporate masing-masing kan. Tak, kita buat semua baju corporate yang sama dengan logo AIMS, warna yang sama. So kita waktu during Nas masa time tu dapat manage buat benda tu lah. And then make sure semua orang faham yang diorang ni semua adalah dalam satu family Avengers. Dan dalam masa sama ada juga AIMS. So kita nak kuatkan kat situ, dan Nas rasa mungkin masa zaman Nas tu dapatlah rasa bonding tu memang betul-betul kuat dengan senior dengan junior waktu tu. Memang semua rasa memang as a family, iaitu Avengers. Apa yang Nurul dengan Nas cakap tadi tu sebenarnya dah banyak, and apa yang diorang buat tu, I rasa even Nurul, masa I masuk society, Nurul tengah intern, apa yang Nas dengan Nurul buat tu rasa sampai I jadi presiden. But for me, I punya achievement bukan dekat I saja. I have to say the whole AIMS. Kita orang dapat buat satu program yang dapat kumpul dana yang boleh bawa AIMS crew pergi Rainforest Music Festival dekat Sarawak, dan boleh bawa mantan presiden masa tu. Kita orang bawa Nas sekali pergi, bukan AIMS sahaja. Kita orang pergi berapa hari tu? Dua hari satu malam kan? 3 hari ke?
3 hari 2 malam dekat sana. Pergi Rainforest Music Festival. Tu macam reward for AIMS lah. Kira masa macam tu. retreat punya trip ke macam Dia masa tu kita orang just dapat buat event and dapat dana yang boleh buat simpanan untuk AIMS, dan juga ada lebih untuk macam kita orang buat reward diri kita orang sendiri. So masa tu AIMS tanggung tiket flight je kan? Tiket flight dengan tiket konsert tu kot, tak silap. Dengan accommodation kot. Tempat tidur dengan pengangkutan. Sorry Nurul, kita orang ambilkan duit. Datang dari aku. Asal aku tak pergi. Kita ajak Nurul yang tak pergi. Okay lah, tak apalah. Kita ajak itu. so kiranya sekarang ni pun maksudnya kira mantan AIMS daripada dulu lagi masih keep in touch lah, masih macam lepak, masih berjumpa. Kalau sempat lah. Sekarang ni jumpa kat wedding je lah. Kan Nurul? Kat wedding je lah Tak boleh compare lah, zaman dulu lain. Dulu WhatsApp je. Masuk je notification, okay tahu dah. Datang, on. On. Sekarang lain. Dia jumpa time wedding je. Ada wedding kawan-kawan, jumpa lah kat situ. Jumpa. Itu pun set masa kena cantik. Sampai pukul berapa? Sampai pukul 2, okay. Kalau tak, aku balik. Okay, sebenarnya saya dah habis dah soalan. So macam last sekali kita nak minta tips lah. Kiranya macam tadi kan saya daripada contoh kalau yang tengok ni dia bukan dalam society. Tapi macam mana dia nak deal dengan stres, kalau macam dia stres sebagai seorang student, tambah pula sekarang kita orang ODL kan. Ada apa nasihat tak ataupun tips untuk kita orang survive? Okay, to me, advice to me, kalau even you guys belajar, walaupun sekelas jauh-jauh apa semua kan, tak salah pun like once a week you guys buat macam ni, buat macam video call, bincang ataupun luahkan perasaan apa semua, cerita apa nak cerita supaya tak rasa terperap sangat kat rumah tu. Macam at least you guys boleh discuss juga apa future event you guys nak buat. Sebab sekarang ni pun mostly macam right now Part 5 pun banyak buat virtual event kan. Boleh je macam yang baru masuk cuba nak buat virtual event juga. Sebab actually virtual event ni you guys lagi meluas, you guys boleh buat sebab dia tak ada yang macam sekat you guys dari segi tempat, kewangan apa semua, sebab dia just platform online saja. Tu je kot daripada I. Tak tahulah nak cakap tips macam mana kan, sebabnya zaman sekarang dengan pandemik dah berbeza dengan zaman Nas dulu belajar. Cara Nas belajar dulu macam mana kan. So macam apa yang Nas pernah dengar ceramah sebelum ni, dia cakap pasal kata just enjoy je life being a student. Hormat orang, just follow the flow. So apa pun yang terjadi kan, just tak payah nak memanglah kadang-kadang kita susah nak adapt dengan situation tu kan, tapi kita try juga belajar macam mana kita nak adapt dengan situasi tu. So dia menceritakan dalam kehidupan ni kadang-kadang kita memang macam ada macam susah nak penerimaan kita dengan benda-benda yang baru. So kadang-kadang macam zaman sekarang ni adalah dengan kena belajar online-nya, assignment semua dah start online kan. Tak macam kita orang dulu boleh macam nak jumpa discuss macam okay boleh buat benda yang sama, boleh macam berbincang lah, boleh heart to heart dekat situ juga kan. Sekarang ni semua macam tense gila. So memang berbeza dengan kalau macam kita orang bagi tips dengan kita orang yang dulu pun memang susah nak cakap. So apa yang Nas boleh cakap, just enjoy je life being a student. Jangan berhenti separuh jalan. Ni Nurul pernah bagi tahu Nurul pernah bagi tahu dekat Nas dulu, habiskan apa benda yang kau dah mula. Okay. So sebab Nas pernah nak dulu part 3 ke part 2 pernah nak berhenti belajar sebab memang betul-betul koyak. Dah pergi dah isi form tu dah nak
nak berhenti jadi student lah, memang nak terus kerja je time tu kan. Pasal dia cakap takkan dalam hidup ni bila kita give up je, kita ada problem je, kita lari daripada masalah tu. Kau nak macam tu ke? Kenapa tak habiskan apa benda yang kau dah start? Faham tak? So bila kita dah buat something, bila kita tak suka benda tu, kita give up. Kenapa tak habiskan je? Habiskanlah. Kan? So kita dah start belajar. Contoh kita baru masuk semester, kita dah start, kita dah memang antara ramai-ramai orang yang nak sambung belajar, nak fokus dalam bidang pembelajaran. Tiba-tiba kita dah start, kita nak berhenti separuh jalan. Kenapa tak habiskan? Habiskanlah. Itulah dalam, if let's say kalau you guys tak boleh start daripada sekarang, nanti bila dah dalam industri, dalam alam pekerjaan nanti, bila kita start bekerja pun takkan tak suka kerja ni berhenti, tak suka kerja ni berhenti. Dia akan jadi habit benda tu. So saya pegang kata-kata ni, habiskan apa benda yang korang dah mula. Jangan berhenti separuh jalan. So itu tips daripada Nas. Hashtag tips sama Nas. Aku pula rasa macam Nas cakap lah, susah nak kasih advice sebab berbeza sangat masa sekarang dengan masa dulu kan. And I sendiri, I dah setahun work from home. I memang work from home. So bila start pandemik ni, I macam kurang boleh relate dengan orang yang stress sebab I dah buat apa yang I suka. Before pandemic lagi, I dah memang kerja dari rumah. Tapi what I can say, apa yang I belajar pasal diri I juga ialah satu, be sensitive dengan orang punya situation. So macam you dengan your classmates atau your AIMS punya other society members, be sensitive dengan maksudnya reach out is one, always kalau you ada that capability, kalau mental space you okay, reach out and tanya diorang okay ke tak. And second, jangan expect semua orang faham keadaan you. Jangan expect you pun tak boleh expect yang macam orang tu keadaan dia okay. Sebab you tak tahu household orang tu macam mana. A lot of things could be going on at the background. Faham tak? Mental space you takkan pernah tahu. Separuh orang, certain orang macam I, masa I cuti dulu, cuti SEM, I suka duduk puncak alam. I memang suka duduk puncak alam, I suka duduk sendiri. I memang dari dulu suka duduk sendiri. So mungkin ada orang yang macam I, yang macam lama gila duduk rumah, stress, pressure. Faham tak? So you tak, itu one lah, be sensitive towards other people punya condition, situation. Reach out, tanya macam mana diorang. Because now it's no longer just about kerja that nak habis belajar. It's no longer about that. Sekarang dia pasal you punya compassion, faham tak? And then third, macam Nas cakap, finish what you started. Kalau lah ada orang rasa nak berhenti study jangan. Walaupun banyak sangat example, Zuckerberg berhenti study, Bill Gates semua study, excuse me, dia berhenti study Harvard. You ITM je, okay? Jangan banyak cerita. Aduh. Walaupun you rasa you tak nak buat event ke apa ke, one day sijil tu akan berharga. Kalau bukan sijil tu sendiri berharga, skills-skills yang you adapt dekat universiti yang berharga. So jangan berhenti belajar sebab satu hari nanti sijil tu lah yang akan membantu juga. Satu hari nanti, I don't know when, could be masa you 40 tahun. Faham tak? So I don't know when, tapi akan datang masa yang sijil tu berharga. And lastly, I rasa you guys are in a transitioning position where you daripada teenagers huha tapi you kena transition to adulthood. Faham tak? So Daripada komitmen. betul. Betul. So make sure banyak belajar pasal isu semasa, even about politics, make sure tahu. You tak nak cakap, tak apa. You tak nak borak, tak nak have conversation, tak apa. Make sure you baca. Because this is the transition, you're transitioning towards adulthood. You kena tahu. Daripada you keluar nanti, tiba-tiba tak tahu apa, lagi susah. So you kena, but at the same time, just don't forget to have fun. Kalau tak, you akan rasa you miss out your teenhood. Itu sahaja. Okay, I think most of them pun dah ada experience dalam industri
and then diorang dah sentuh kebanyakannya kena tak perlu stres apa semua. Okay, I know this is transition masa pandemik amat susah bagi student sekarang sebab yelah you guys tak dapat face to face dengan lecturer kan, benda tu, and then somehow ada yang kengkangan lain, bila you duduk rumah something else nak kena buat everything kan, jadi benda tu nak bagi full commitment terhadap study tu mungkin ada kekacauan kat situ. So tak apa, just apa orang kata, settle kan study. I know after this you guys mungkin hadapi masalah nak cari kerja, tapi macam mana pun habiskan. Saya minta tolong junior-junior sekalian habiskan, belajar. Sebab macam saya sendiri, I berada dalam event industry dalam 4 years, and then after that I balik ke Kelantan untuk manage my family business, and then until now alhamdulillah I miss untuk buat event, sangat-sangat rindukan buat event, sangat rindukan berpeluh sebab event. But kita tak tahu, macam Nurul cakap tadi, maybe umur 40 baru you guys boleh buat balik event ke, kita tak tahu. So tapi macam mana pun habiskan study, walaupun you akan fikir akan datang macam mana aku nak kerja kan, dengan orang buang kerja apa, don't worry, kalau ada rezeki insyaAllah. Ataupun you guys boleh create terus sekarang, jadi usahawan. Jadi usahawan, meniagalah apa benda yang you guys boleh meniaga. Kira start daripada sekarang, mungkin dropship ataupun agent start daripada sekarang juga. Buat daripada sekarang. At least bila you dah grad, you have something, you have your own money. You boleh set up dah benda tu. InsyaAllah kalau ada rezeki, you can grow. Okay, daripada sekarang ni student dah kena fikir bukan untuk jangka masa yang pendek. Kita orang kena fikirkan untuk jangka yang panjang. 5 tahun akan datang, 3 tahun akan datang. So kena prepare daripada sekarang lah. Okay, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih saya ucapkan kepada empat tetamu khas kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi luangkan masa untuk bersama kami. Saya Christina Aisyah binti Muhammad Nasir daripada Crew Association Event Management Student Part 4. Kita bertemu lagi dalam rancangan yang sama, topik berlainan di Eventures Studio. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen konten apa lepas ni yang you all nak ataupun topik apa yang you all nak lepas ni, okay? Bye!